Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk anda yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara semua? Doa saya anda sihat walafiat saudara. Malam minggu ni saudara, apa khabar saudara Zamari LC? Terima kasih sahabat malam menemani saya. Begitu juga dengan Kak Minah. Kak Minah, apa khabar puan? Saudara Baru Zaman Abdul Rahman, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Yaumon, Saudara Osman Abdullah, Saudara Jonit Hamzah, Saudara Adri Warna, begitu juga Nur Rahim, Saudara Syah Ibrahim, Wan Azwa, Saudara Thomas Tan, how are you Thomas? Saudara Mustafa Ilyas, Azrul Jalil, Saudara Muhammad Raimi, Muhammad Siddiq, Saudara Fazil Yub, Saudara Abu Samah, begitu juga Saudara Muhammad Radhi, Saudara Ahmad Syuhaimi, Saudara Abdullah Hakim, Saudara Wan Syahrudin, Madam K, how are you? Moga anda semua sihat walafiat. Begitu juga Saudara Syamsul Anwar, terima kasih hadir. Ya, Saudara Azrin Abdullah, waalaikumsalam. Saudara Hafiz Hazara, Saudara Muhammad Yusuf Ishak, Saudara Ramli Karim, apa khabar orang Keluang? Saudara. Saudara Syarani Salamah, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Pahang. Puan Ruby Din, apa khabar Bi? Semoga sihat walafiat. Lawa bersama dengan pasangannya. Saudara Rahim Bahulu katanya, Rahim Bahulu. Puan Robiah Osman, Puan Syarifuddin, Saudara Syarifuddin Syahari, Saudara Zainuddin Ismail, Saudara Syahar, Saudara Zack Ramli, Saudara Nur Hadi, begitu juga Izzuddin, Roypa, apa khabar? Rosmini daripada Pontian Johor, Puan Asia Arpah, waalaikumsalam, Saudara Salamah Yusof, Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Puan Nuriah Arsyad, Saudara Jaafar Jeff dari Sempurna Sabah, apa khabar bah? Moga-moga sihat ya. Saudara Muhammad Asri Dir, Saudara Muhammad Rafi'i Ahmad, selamat malam minggu, Saudara Muhammad Rafi'i, Saudara Abu Seman Hashim, Saudara Puan Nuriah Arsyad, Samsuri, Saudara Matno, Saudara Jaharudin, Saudara Yus Edras, Saudara Jaharudin, begitu juga Umi, Saudara Muhammad Syukri, Saudara Mumur Bundil katanya. Saudara Pok Mi, apa khabar Pok Mi? Jangan marah Pok Mi. Puan Nuriah Arsyad, salam perjuangan. Saudara Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabar aku? Semoga orang di Sungai Petani sihat. Saudara Mira Harun, Puan Samah daripada Bandar Bukit Puchung, hadir katanya. Bandar Bukit Puchung 2 ya, Saudara Abu Samah. Papa Hafiz dari Melaka, Saudara Rafifi Kelapa Muda dari Johor, Semarenggam. Saudara Muhammad Yusof Bang Cop dari Sungai Petani, Saudara Abdullah Mamat, Saudara Sulaiman Hanapi dari Senawang, Saudara Azmi Omar dari Mindef, Saudara Muhammad Mustafa Hamid, Saudara Abdul Rashid Abdul Ghani, Saudara Wan Azwa, Saudara Muhammad Zain, John Tay, good evening. Terima kasih. Not so handsome lah Saudara John. Saudara Jaafar Jeff, Saudara Muhammad Hashim, salam dari Pontian katanya. Saudara Rahim Bahulu, begitu juga Saudara Muhammad Shanif, Saudara Mat Rusdi, Megat Zaharuddin, Puan Syarifah Hapipah daripada Pasir Gudang, Johor, Bunga Matahari, terima kasih. Saudara Muhammad Rosli, Awi Mutalib Maknun, Saudara Samsu Anwar, Saudara Yusuf Sulaiman, Hashim Atan, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Mencungap nak membaca satu persatu saudara yang hadir ya, Puan Rashidah Ahmad. Begitulah keadaannya, tak santun nanti kecil hati pula teman-teman. Malam-malam minggu ni jangan marah-marah, saudara. Baik, saudara. Panjang juga malam ini ada 2-3 subjek yang kita akan utarakan. Namun, saya harus memberi laporan kedudukan negara kita dalam khususnya tentang COVID-19. Hari ini hari Sabtu, saudara, tanggal 25 Februari. Dan ini merupakan hari yang ke-1074. Sudah 1074 hari, nampak gayanya virus corona masih lagi belum mau usai berundur dari negara kita, saudara. Laporan daripada saudara kita, Saudara Jamil Idris, bersama-sama dengan Saudara Rio dari Universiti Melaya, katanya bahawa terdapat pengurangan semalam daripada 224 jangkitan kepada 204. Ini menjadikan jumlah kumulatif yang terkumpul sudah pun mencapai angka 5,042,015 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona selama 1074 hari. Dan Alhamdulillah yang berjaya disembuhkan adalah 4,995,838.
Tiada kematian, jumlah kematian adalah sejumlah 36,957. Artinya masih ada lagi warga kita yang terpaksa berada di hospital-hospital kerajaan untuk disembuhkan jangkitan mereka oleh warga di Kementerian Kesihatan. Terima kasih dan tahniahlah kepada Dr. Zaliha Mustafa bersama dengan anggota di Kementerian Kesihatan. Mereka tidak henti-henti berusaha sedaya mungkin untuk menyembuhkan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Dari segi laporan saya dapat, terdapat peningkatan di 7 buah negeri, saudara, dan susut di 7 buah negeri. Sementara itu Johor kekal 10 jangkitannya dan Terengganu kembali sifar. Selangor nampaknya ada sedikit peningkatan daripada 66 kepada 67. Penambahan satu jangkitan saja. Tapi bagaimanapun kita bersyukur tiada negeri yang saat ini mengatasi angka 100. Berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19, saudara. Lain tak ada harapan saya agar COVID-19 ini segeralah usai dari bumi bertuah kita ini, saudara. Sebab khawatir dan bimbang kita. Sebab COVID-19 ni bila jangkitannya kadang-kadang ia mengundang maut. Bagaimanapun alhamdulillah semalam tiada kematian, kemarin pun tiada kematian. Tahniah Dr. Zaliha. Dr. Zaliha Mustafa. Kita kalau menteri yang baik, menteri yang melaksanakan tugas dengan baik, harus kita puji, saudara. Itulah laporan yang dapat saya berikan saat ini berhubung dengan COVID-19. Kita masuk e-commerce sebab semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membentangkan bajetnya. Kita harus berusaha sendiri, saudara. Jangan tunggu wang datang dari langit ataupun wang tu datang ke tempat pada anda. Berusahalah untuk mencari penghidupan. Kerana banyak perkara-perkara yang dibentangkan. InsyaAllah saya akan cuba ulas nanti, saudara, malam ini. Dan saya membuka segmen e-commerce, saudara. Kalau teman-teman yang mempunyai produk untuk diwawarkan, tak ada masalah bagi saya. Hubungi saudara Al-Azhar di talian 011-330-41241. Ya ABK, saudara Mahathir Hashim, Sayulan, Linova Vo, saudara Muhammad Sapri Zanuddin. Begitu juga saudara Anan Ahmad, saudara Sejati, saudara Azman Fandi, saudara Abraham. Bagi saya, saudara Azhar masih lagi meneruskan perniagaannya, berniaga Stangi, Al-Baqur, dan juga haruman perfum daripada Timur Tengah. Berasaskan daripada kayu garu. Andainya anda tidak dapat melalui Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Jangan lupa, saudara, Siti Farehah tetap memasarkan dendeng manis Siti Farehah. Harganya walaupun harga barang meningkat, tapi dia masih lagi memasarkan pada harga yang lama. Tiada kenaikan kepada dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, sesuai untuk dijadikan lauk, ataupun jadikan makan bersama dengan pulut, ataupun dengan roti, saudara. Sedap, saudara. Dendeng manis Siti Farehah. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mahu buah-buahan yang dihantar terus rumah anda, buah-buahan yang grade-nya AAA, harga murah daripada harga pasar, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Saudara, buah-buahan sebut terus dihantar ke rumah anda. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya yang mengasyikkan bila kita makan, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap, saudara. Rasanya pedas, rangup, manis dan mengasyikkan kalau kita makan. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Sedap, saudara. Popiah sira Lady Maria. Saudara, terima kasih kerana memberikan saya sedikit ruang untuk mewawarkan produk teman-teman kita dalam segmen e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini adalah jaluran sebagai kehidupan kita sebagai umat Islam. Wajar kita jadikan ia sebagai pedoman dalam kehidupan. Ingat, saudara, ini bukanlah satu suara daripada da'i ataupun pendakwah maupun ustaz. Saya bukan ustaz. Tapi bila saya menerima kiriman teman-teman yang sesuai untuk kita hayati bersama, eloklah saya bacakan, saudara. Ini culipan daripada teman-teman kita, saudara. Menurut seorang teman saya, dia mengatakan setiap benda yang ada dalam dunia ini ada tanda-tandanya. Tidak ada satu benda pun dalam dunia ini jika terjadi tidak mempunyai tanda-tanda. Contohnya orang mula mengandung pun ada tandanya. Seperti kerap muntah, rasa mual-mual,
Tak boleh mencium bau-bau. Begitu juga dengan orang Islam. Kita mesti ada tanda kita sebagai seorang itu beragama Islam. Tidaklah boleh hanya sekadar mengaku dirinya sebagai Islam. Tak boleh begitu saja. Antara tanda keislaman ialah pertama-tama sekali kita mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Memperakui tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan juga Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan kita harus beramal ibadah dengan amalan yang diwajibkan. Serta berakhlak mulia, saudara. Jadi bila berakhlak mulia ini termasuk dalam tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah, saudara. Kerana Nabi Muhammad SAW ada menyebut, maksudnya orang yang paling tinggi imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Islam itu, saudara, adalah agama akhlak. Bahkan pengutusan Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT kepada kita adalah untuk membetulkan akhlak dan tingkah laku untuk menjadi akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah bersabda, mafhumnya sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan Al-Hakim. Hadis sahih, saudara. Jadi berakhlak baik bukan semata-mata terletak pada pakaian yang sopan dan bentuk Arab. Tetapi akhlak juga terletak pada tutur kata serta perbuatan, saudara. Akhlak juga terletak pada wajah. Mudah memberi senyuman dan menyenangkan hati semua orang yang memandang. Saya nak tanya, saudara, apakah saudara senang hati memandang wajah saya? Kerana saya tak pernah pun tunjuk muka masam. Letih macam mana pun saya akan berusaha untuk menyantuni anda, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kiriman sahabat saya, Datuk Said Ali. Katanya, jika hati kita sentiasa berniat baik, maka yakinlah Allah akan pertemukan kita kepada hal-hal yang baik. Di tempat yang baik-baik, bersama orang yang baik-baik. Ataupun kesempatan kita untuk berbuat baik. Terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman Mutiara Kata, saudara. Kita harus sentiasa baik, kita buat baik, akhirnya kita bertemu dengan orang baik. Dan kita juga harus saling mengingati antara satu sama lain, saudara. Surah Hajah, Puan Hajah, comel-comel, waalaikumsalam. Dan saudara, sebagai insan biasa, saya perlu berpesan kepada pimpinan negara. Saya tetap akan mengingatkan, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh jadi muflis. Berjaga-jagalah, saudara. Dan saudara, hari ini adalah hari yang ke-81. Wujudnya kerajaan perpaduan yang diasaskan untuk menangani derita rakyat. Artinya, saudara, tinggal 19 hari saja lagi kita mau menilai sejauh mana pencapaian kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat. Sama-sama kita tunggu, saudara. Ada 19 hari lagi. Dan dalam pada itu jangan lupa, saudara, dalam tempoh 26 hari saja lagi, saudara, kita akan menanti kehadiran rambaian Ramadan, itu bulan puasa. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT agar menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Nampaknya dia sihat. Jadi saya berbual dengan beliau dari Perlis. Katanya kadang-kadang hilang juga idea. Saya kata Pak Nazil kaya dengan idea, kaya dengan ilmu bahasa. Dan sebagai warga bangsa kita, kita menegur dengan pantun, dengan seloka dan sebagainya. Itulah budaya orang Melayu. Dia tak akan bersikap celupar ataupun bersikap sembrono, menegur dalam bidalan dan pantun. Kata Pak Nazir, saudara, kutip seada si bunga mengkula, dengan cermat memetik kantan. Ilmu ada, berbakat pula, sesuai amat menjadi ikutan. Jadi ikutan macam idola lah bagi orang yang ada ilmu, yang ada bakat, sesuai untuk kita jadikan ikutan. Jadi fikirlah, pilihlah untuk kita menjadi pemimpin, biarlah mereka yang ada ilmu, yang ada bakat untuk memimpin, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, beli ketuka sekilo kerang, alu-alu ikan tenggiri. Jangan suka membodoh orang, periksa dahulu diri sendiri. Ini dia berpesan pada teman-teman. Jangan mengeluarkan kata-kata orang tu bodoh dan sebagainya, saudara. Jangan sesekali, kata Pak Nazir, membodohkan orang, kerana kita harus periksa diri kita dahulu. Apakah kita juga tergolong daripada orang yang kita tuduh begitu, saudara.
Jadi begitulah keadaan. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun dan kita mendoakan agar Pak Nazil sentiasa sihat walafiat dan teruslah berkarya untuk berkongsi pantun bersama-sama dengan kita, menegur pimpinan, menegur warga kita. Saya harus memberi peringatan kepada teman-teman. Ini perlu saya lakukan. Bicara saya bermula dengan peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan kerana saya tak mampu untuk memantau. Begitu juga tulisan-tulisan yang anda tulis, saudara. Saudara Puan Hajah Comel-Comel, kita ada satu pantun dalam poket, ada pen apa. Minta maaf. Kalau ada, hantar teruslah. Hajah Comel-Comel tak ada masalah, saudara. Dia kata ada dalam poket ada pen. Apa lagi? Suspend. Kemudianlah, tak apa. Hajah comel-comel dia agak suspend pula pada kita, saya. Dan saya perlu mengingatkan pada anda, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya hanya sekadar memberi informasi kepada teman-teman yang berkesempatan melayari page saya ini. Dan saya mengharapkan saudara memahami bahawa bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Prinsip ini kita pegang, saudara. We must agree to disagree, insya-Allah tidak ada masalah. Tapi masalahnya kalau saudara mahu saya ikut cakap anda saja pun masalah, ataupun anda mesti percaya 100% pada saya juga ada masalah. Jadi prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara? Dan kalau anda mau berhujah dengan Saudara Harry Harris setuju dengan pantun tu, dia kata betul. Dan bila anda mau berhujah, saya haraplah gunalah bahasa-bahasa yang baik, yang mencerminkan bangsa kita, saudara. Bila kita berhujah, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan berhujahlah dengan bahasa-bahasa yang melambangkan bangsa kita. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Ingat tu, saudara. Berhubung dengan cuaca hari ini masih lagi macam semalam, macam kemarin, hari-hari yang lepas. Awal pagi panas, tengah hari mendung, malam sedikit hujan. Tak banyak macam mana pun. Tapi bukanlah hujan yang membawa petaka banjir dan sebagainya. Tak ada, saudara. Alhamdulillah kita bersyukur. Negara kita ini negara Katolik Istimewa dan sentiasa selalu saya katakan, negara kita ini summer around the year. Cuacanya tenang saja. Mudah-mudahan, walaupun kita nampak cuaca mendung itu kadang-kadang suram. Mudah-mudahan tidak adalah berlaku sesuatu yang menggusarkan negara kita, saudara. Cuma hari ini saya melihat dalam laporan The Age yang mengatakan bahawa pengendali pasaraya Giant besar kemungkinan mahu menghentikan operasinya di negara kita. Apakah ini mahu menggambarkan kedudukan ekonomi kita yang tidak menentu? Wallahu a'lam bissawab. Sebab asal ni banyak orang tak tahu. Pasaraya The Giant ini asalnya di Kelana Jaya yang diusahakan oleh Pak Haji, saya. Jadi dia berusaha buka kedai berhampiran dengan tabung haji di Kelana Jaya. Alhamdulillah berjaya dan akhirnya dikoperatkan. Artinya dijual kepada mereka yang bersetuju untuk memasuki saham-saham besar. Akhirnya Giant menjadi salah sebuah rantaian pasaraya yang terbesar. Cuma bila kata nak menghentikan, saya tak tahu. Sebab katanya ia ada menurut laporan The Age, bahawa The Giant ini asalnya pemiliknya daripada ada pelabur daripada Hong Kong yang melabur dalam The Giant itu menjadikan ia besar, saudara. Dan kabarnya telah dijual kepada Datuk Andrew Lim Tat Keong. Nilainya dijual pada harga sekurang-kurangnya entah berapa bilion sekarang nilainya. Daripada sebuah pasaraya kecil, ia menjangkau sampai ke tahap 122 rantaian. Perniagaannya mencecah bilion ringgit. Saya harap semua ini dapat menjadikan contoh dan tauladan pada warga kita. Boleh berniaga. Berniagalah, saudara. Saudara Togot Tot, dia kata, salam. Suara saya ni layak jadi pengacara. Jangan begitu, saudara. Dah tua-tua tak payah jadi pengacara. Saya memberi pencerahan saja, saudara. Saudara Ghazali Bakri, terima kasih. Semoga saya terus memberi pencerahan kepada mereka yang masih berada dalam kegelapan. Itu je matlamat saya, saudara. Cuma saya merasa
gusar sedikit, saudara, apabila melihat sektor pelancongan. Agak terkesan. Dan minggu lalu saya dah menyatakan apa yang berlaku di Pulau Pangkor. Dan rupanya pelancongan di negeri Terengganu. Selalunya, saudara, dalam musim-musim cuti persekolahan ini, negeri Terengganu seringkali menjadi tumpuan para pelancong. Tapi menurut laporan media Cosmo, dia menyatakan bahawa musim cuti sekolah yang bermula hujung minggu lalu, ia bagaikan hilang serinya apabila jumlah pelancong yang datang ke Terengganu merosot sekitar 30%. Dan tinjauan di beberapa lokasi yang selama ini menjadi tumpuan pelancong seperti di Pasar Besar Kedai Payang dan dataran Shah Bandar yang biasanya sesak teruk, tapi kali ini agak lengang mengikut laporan daripada Cosmo. Malahan tempahan bilik-bilik hotel, resort, chalet dan inap desa yang kebiasaannya bila musim cuti sekolah ni penuh, tapi kali ini agak berkurangan 40%. Katanya, saudara, malahan pengurus sebuah hotel terbesar di Terengganu memberitahu kebanyakan pengusaha hotel dan resort mengalami pengurangan pendatang kunjungan pelancong dalam 30 ke 40% tempahan bilik-bilik. Jadi terpaksalah mereka mengalihkan kepada segmen seminar untuk majlis kahwin dan sebagainya. Itu di Terengganu, saudara. Saya ingatkan di Terengganu serupanya di Langkawi juga. Saya mendapat laporan bahawa peniaga dan penggiat industri pelancongan yang menyatakan bahawa Pulau Peranginan itu sudah tidak lagi semeriah dahulu, yang menerima kunjungan pelancong dalam jumlah yang banyak pada setiap kali musim cuti persekolahan ataupun cuti umum. Jumlah pelancong pada cuti sempena Tahun Baru Cina baru ni, saudara, dan cuti sekolah pada hujung tahun lalu juga didapati berkurangan. Rata-rata, kebanyakannya menyatakan bahawa puncanya kerana mungkin trip ataupun laluan feri yang kurang dan tidak menentu. Ini menyebabkan pelancong tidak lagi berminat untuk masuk ke Langkawi. Jadi menurut peniaga laksa, laksa ikan seekor di pantai Kuala Muda, Saudara Syahrul Zaini Abdul Hamid, dulu dia menjual 120 mangkuk laksa sehari ketika cuti sekolah. Itu pada tahun 2019. Tapi sekarang ni walaupun cuti umum dan cuti sekolah, hanya sekitar 50 mangkuk saja yang mampu dijual. Itu pun masa cuti. Kalau tak ada cuti sekolah bagaimana? Itu keadaannya. Sektor pelancongan ini menyumbang begitu banyak pendapatan kepada warga kita yang memiliki hotel, chalet, rumah-rumah inap desa dan juga perniagaan, makan-makanan dan sebagainya. Sementara itu seorang ejen pelancongan, Saudara Safwan Jamil, dia kata status bebas cukai yang diberikan kepada Pulau Langkawi ini ibarat tidak bermakna. Kerana kebanyakan barangan yang dibeli oleh pelancong agak mahal, tak semurah dahulu. Ada juga barangan yang dikecualikan daripada status bebas cukai. Tidaklah seperti dulu kesemuanya bebas cukai, tapi sekarang ni ada setengah tu tidak lagi bebas cukai dan ini mengakibatkan harganya melambung naik. Begitu juga dengan harga makanan yang disediakan oleh penjual-penjual di sekitar Langkawi juga agak mahal. Jadi keadaan ini menjadikan Langkawi agak sepi dalam musim cuti persekolahan kali ini. Kita mendoakan agar hadirnya bulan Mei nanti, bila mungkin ada musim pertunjukan 5, maka meningkatlah jumlah pelancongan agar warga Langkawi dapat mencari penghidupan mereka, saudara. Itu saja yang kita harapkan. Dan saya berseru pada pimpinan negara dapat memikirkan untuk memulangkan semula status bebas cukai sepenuhnya kepada Langkawi agar Pulau Langkawi itu menarik lebih ramai pelancong. Samping itu, pengusaha-pengusaha hotel harus memikirkan, janganlah menaikkan harga yang tinggi, mengakibatkan orang tak suka melancong kalau tempat penginapannya tinggi nilainya, saudara. Saudara, itu berhubung dengan kedudukan ekonomi yang agak saya nampak malap di sektor pelancongan. Ya, saudara, sebab itu semalam waktu pembentangan bajet, Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa sektor pelancongan akan ditingkatkan daya saing dan supaya rakyat dalaman dan luar negara datang melancong ke negara kita, saudara. Saya Encik Muhammad Syam, eloklah Terengganu tak ada pelancong nak singgah. Saya ingat begini, saudara. Saya haraplah soal politik lah. Tapi janganlah sampai, kerana kalau ramai tak datang ke Terengganu, ini mengakibatkan rakyatnya.
Jangan kita salahkan rakyat. Kadang-kadang mereka juga dipancing oleh dakwah-dakwah yang tidak menentu. Jangan marah, saudara. Saya bersimpati dengan warga Terengganu. Bukan semua 100% yang tidak menyokong pimpinan kita. Tapi mereka yang terkhilaf itu, saya haraplah agar segera kembali ke pangkal jalan. Saudara Raja Shah Daniel, kenapa banyak pantai-pantai di sebelah pantai barat dan pantai timur tidak dibuka dan diusahakan? Saya wallahualam bisawab, saya tak tahu. Saya rasa mungkin kerana sektor pelancongan 4 tahun, saudara. Dia puncanya apabila berlakunya tindakan pimpinan negara melakukan PKP yang terpanjang. Sebab itu saya pernah melaporkan waktu saya di Langkawi. Boleh dikatakan hampir keseluruhan hotel-hotel di Langkawi tidak bermaya, yang tutup. Malah nak dijual, tak ada pembeli. Saya sedih tengok Langkawi yang begitu meriah satu ketika dahulu, sekarang malap semalap-malapnya. Saya harapkan ada pimpinan di Langkawi dapat memikirkan sesuatu. Bila saya dapat laporan di Terengganu juga, saya turut sedih. Kerana di Terengganu tu ada perusahaan kain batiknya, perusahaan kain songkitnya, makanan, kepok lekor, babe. Pantainya indah. Mungkin juga musim sekarang ni musim tengkujuh. Sebab bila musim tengkujuh ni orang tak ramai datang. Dan kita mengharapkan cuti sekolah yang akan datang, musim-musim cuti yang akan datang, Terengganu kembali meriah. Sebab ke Terengganu popular dengan penyunya. Apakah sudah tak ada lagi penyu? Ataupun penyu sudah pun menangis di persekitaran pantai di Terengganu. Baik. Itu persoalan ekonomi, sektor pelancongan. Cuma saya melihat sehari dua hari ini, warga agak terperanjat. Berhubung dengan persoalan tentang siasatan Suruhanjaya pencegahan rasuah terhadap Hakim Nazlan. Apabila pada hari Jumaat lalu, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun mengutarakan beberapa persoalan dan keputusan bahawa Hakim Nazlan tidak akan dibicarakan walaupun kertas siasatan telah dilakukan oleh Suruhanjaya pencegahan rasuah, katanya. Kerana menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Azalina Osman, surat yang terimanya bertarikh 21 Februari 2023 menyatakan bahawa laporan SPRM terhadap hakim yang menjatuhkan hukuman bersalah terhadap mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada tarikh sama sudah dikemukakan kepada Ketua Hakim Negara. Jadi katanya itu berhubung dengan pelanggaran etika hakim tahun 2009. Tapi tiada maklumat lanjut mengenai perkara itu, kata Datuk Azlina. Dan bagaimanapun apabila Tengku Maimun menyatakan bahawa Mahkamah Persekutuan memutuskan siasatan SPRM terhadap seorang hakim yang memutuskan sabitan dan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri dibuat tanpa mengikut protokol. Itu yang menimbulkan banyak persoalan. Saya lihat boleh dikatakan muka buku saya, malahan di telefon saya penuh dengan persoalan yang bertanya. Kenapa jadi begitu? Kerana menurut panel 7 hakim yang dipengusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat, mereka sebulat suara memutuskan bahawa SPRM menjalankan siasatan terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Mazlan Mat Ghazali tanpa berunding terlebih dahulu. Jadi ayat dikatakan berunding. Jadi panel hakim yang dibarisi oleh Presiden Mahkamah Rayuan itu Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Muhammad Zabidin Mahdiah, serta 4 hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini, Vernom Ong, Lam Kiat, Harminda Singh Daliwal dan Rosariah Bujang. Jadi sewaktu membacakan pemerhatian panel hakim, Tengku Maimun membangkitkan persoalan. Iaitu katanya masa siasat tersebut diuar-uarkan sebelum rayuan Datuk Seri Najib dalam kes SRC di Mahkamah Persekutuan tahun lalu. Jadi sewaktu membacakan penghakiman ringkas, Tengku Maimun berkata, sementara Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Badan Siasatan Jenayah seperti SPRM untuk menyiasat hakim serta membolehkan pendakwa raya memulakan prosiding di mahkamah jenayah terhadap hakim tersebut, kuasa itu perlu dilaksanakan dengan niat baik dan dalam kes tulen, katanya. Ia penting bagi menjamin badan kehakiman dapat menjalankan tanggungjawab secara bebas dan tanpa pengaruh luar. Jadi bila kenyataan Tengku Maimun itu mula disanggah oleh pelbagai pihak, jawapan Tengku Maimun yang menolak sama sekali siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlan menimbulkan banyak persoalan, saudara. Jadi akhirnya
bagaimana media berita harian hari ini saya baca berita harian melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM tidak perlu merujuk kepada mana-mana pihak sekiranya mahu memulakan siasatan terhadap hakim jika badan itu mendapat aduan awam. Demikian menurut pakar kriminologi Dr. Kasim Nur Muhammad yang berpandangan Akta SPRM 2009 tidak memperuntukkan sebarang protokol yang memerlukan badan penguatkuasa itu berunding dengan mana-mana pihak sebelum memulakan siasatan terhadap seseorang hakim. Jadi katanya beliau merupakan Naib Chancellor Enforcement Leadership and Management University. Katanya SPRM memiliki kebebasan untuk menyiasat mana-mana pihak termasuk hakim. Dan perkara itu menjamin kebebasan badan penguatkuasa anti rasuah berkenaan dalam menjalankan peranannya, saudara. Jadi ini menimbulkan banyak persoalan, saudara. Dan saya melihat bagaimana ini Majlis Perunding Melayu yang menyatakan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan kemarin yang menetapkan protokol kepada badan penguatkuasa yang mahu menyiasat hakim disifatkan melanggar prinsip pengasingan kuasa di antara kehakiman dan eksekutif. Jadi antara protokol yang ditetapkan termasuk badan penyiasat seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mesti berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan ketika menyiasat atau sebelum pendakwa raya. Ini tak betul katanya. Menurut pengurusi Biro Politik dan Kepimpinan Majlis Perundingan Melayu, Saudara Syabuddin Embun, dia berpandangan protokol itu memperlihatkan seolah-olah institusi kehakiman cuba menceroboh bidang kuasa eksekutif. Ini akan akhirnya mewujudkan krisis perlembagaan lagi lah, saudara. Jadi tegasnya institusi kehakiman sepatutnya lebih terbuka dan mengalu-alukan siasatan oleh pihak penguatkuasa bagi memastikan tiada sebarang kesalahan dilakukan oleh hakim sekaligus untuk memastikan institusi berkenaan bersih daripada salah laku. Dengan mengenakan protokol, saudara, itu persoalannya adakah badan kehakiman tidak mencerobohi bidang kuasa eksekutif? Adakah badan kehakiman tidak campur tangan dalam siasatan SPRM? Jadi persoalan ini dibangkitkan oleh Majlis Perunding Melayu, saudara. Saya melihat bahawa ada gegaran apabila Tengku Maimun membuat kenyataan seolah-olah SPRM tak boleh menyiasat. Kalau nak siasat, kena report atau kena bagi tahu hakim dulu. Kena bagi tahu ketua hakim, saya nak siasat hakim di bawah anda. Saya rasa ini, saya secara logikalnya tak sepatutnya berlaku begitu. Kejar. Saya melihat keadaan begini. Malahan, saya juga dapat menatap kenyataan Ketua Pelanggan UMNO, Saudara Syam Jalil. Saya katanya Ketua Hakim Tengku Maimun berkata boleh siasat hakim tapi perlu ada adab dan perlu berunding atau minta kebenarannya dahulu bila merujuk kepada kes Datuk Hakim Nazlan. Jadi membuatkan keadaannya beliau tersinggung dengan kenyataan tersebut. Apakah Tengku Maimun merasakan bahawa hakim tidak boleh disiasat? Ini persoalan dari dulu lagi. Dia negara kita mempunyai pemisahan kuasa, eksekutif, kemudian ada legislatif iaitu parlimen dan juga judiciary. 3 badan yang berpisah tetapi tidak mengizinkan untuk sesiapa mencampuri urusan antara satu sama lain. Eksekutif tugasnya dia akan menyiasatlah kalau tak betul. Kalau ada laporan, takkan tak boleh disiasat. Ini masalahnya. Sebab itu kata Saudara Syam Jalil, Ketua Hakim tidak boleh paksa cabang eksekutif untuk berunding atau meminta kebenaran untuk penguatkuasaan undang-undang bagi menyiasat seorang hakim yang disyaki melakukan jenayah. Jadi protokol seperti ini tidak ada dalam perlembagaan atau mana-mana undang-undang apabila ia melibatkan isu jenayah dan bukannya etika, saudara. Apabila seorang hakim melakukan jenayah, ia bukanlah soal etika kerja yang boleh dibawa ke tribunal sesama hakim. Ia perlu disiasat oleh pihak berkuasa seperti polis, SPRM, bukannya pergi kepada tribunal. Ini saudara, kalau ada berlaku rasuah, tuduhan rasuah, biarlah SPRM menyiasat. Kalau ada kebenaran, maka perlu diadili.
Sebab hakim bukanlah bebas macam mana, tidak seperti rakyat biasa. No one is above the law. Tidak ada sesiapa pun yang mengatasi undang-undang. Itu persoalannya. Dan saya melihat sekarang ni, dengan kenyataan tersebut membuatkan dalam suasana negara kita mungkin terjebak dalam krisis perlembagaan. Kita mengharapkan agar Datuk Seri Azalina dapat menguraikan persoalan ini supaya rakyat dapat melihat undang-undang negara kita ini ditegakkan pada asas prinsipnya. Tak lebih daripada itu. Saya hanya menyuarakan pandangan dan saya melihat kekhawatiran saya jika tidak ditangani secara berhemah, maka tentulah pandangan masyarakat agak tak begitu baiklah saudara. Kita mahukan segalanya yang baik-baik sebab negara sekarang ini kita mahu memacu negara kita ke hadapan dengan lebih maju dan jaya lagi. Kalau tidak nanti negara luar melihat sistem perundangan kita yang penuh dengan kebobrokan. Itu keadaannya saudara. Baik. Usai tentang soal Hakim Nazlan ni yang masih tak selesai lagi, cerita pembicaraan Datuk Seri Najib, yang saya katakan selagi tak dibawa Jolo ke muka pengadilan, selagi tak dibawa Nik Faizal, selagi tak dibawa Zeti bekas Gubernur Bank Negara dan suaminya ke muka pengadilan, selagi itulah pembicaraan tersebut dia akan dianggap sebagai tempang. Bagaimanapun terpulanglah pada mahkamah. Kita tak ada hak untuk mencampuri urusan mahkamah. Tapi saya merasakan tak sepatutnya Datuk Seri Najib seorang saja yang diadili. Bukan kita nak mempertahankan, tidak saudara. Sebab itu kita mengatakan Datuk Seri Najib perlu mendapat keadilan dalam perbicaraan. Itu saja. Saudara A.M. Kumar dia kata hakim melantikan saya tak mau menyentuh soal begitu saudara. Sejauh mana benar tak benar. Sebab ini kan akhirnya orang melihat persepsi rakyat yang agak bobrok terhadap badan kehakiman. Sayanglah saudara. Sebab negara kita mengamalkan prinsip negara demokrasi yang menjunjung kedaulatan, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Ini perlu dipertahankan saudara. Baik saudara. Kita nak bicarakan soal kedaulatan undang-undang, tapi dalam waktu yang sama kita harus menyantuni apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dalam pembentangan bajet. Sebab bagaimana yang saya jangkakan saudara, usai saja pembentangan bajet yang telah diutarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka banyaklah pihak yang membuat komen itu dan ini dan menjadi sembang kedai kopi, sembang di mana-mana ada majlis, orang bercakap, sama ada yang setuju, sama tak setuju, ada yang mengkritik dan sebagainya. Cuma saya melihat antara badan yang terlebih dahulu mengkritik agak negatif bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah QPAC. Kerana menurut pengurusi QPAC, dia kata bajet 2023 agak mengecewakan serta tidak mampu menyelesaikan kos sara hidup. Kerana belanjawan 2023 baru dilihat tidak mampu menyelesaikan masalah tekanan kos sara hidup yang dihadapi penjawat awam ketika ini. Itu kata Kongres Kesatuan Pekerja dalam perkhidmatan awam yang kecewa dengan pembentangan oleh Perdana Menteri. Jadi Presidennya Saudara Adnan Mat berkata pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberikan sebarang komitmen untuk menilai semula saraan baharu perkhidmatan awam melalui model gaji upah yang mampu meningkatkan pendapatan penjawat awam. Jadi artinya KUPEC nakkan supaya pengumuman dalam bajet semalam mesti ada kenaikan gaji kaki tangan kerajaan. Tak ada lain, perjuangan mereka nak naik gaji. Saya selalu mengatakan, kalau kaki tangan kerajaan naik gaji, bagaimana orang kampung? Orang yang tak ada bekerja. Yang ada ni bersyukurlah keadaan negara dan sekarang ini dalam keadaan yang ekonominya bukanlah ekonomi seperti dulu. Bajet yang berembang. Kali ini bajet yang defisit. Kerana dia kata bahawa ia sepatutnya dilakukan supaya dapat menangi kehadiran kos sara hidup yang tinggi. Sebab itu saya menekankan, saya ingin menjelaskan, ini komen saya saudara. Sebelum saya baca komen daripada Timbalan Perdana Menteri. Saudara, saya merasakan ini bukan soal gaji, tapi soal pengawalan harga barang makanan yang terus mendadak. Itu yang perlu ditangani. Bila tak dapat kenaikan gaji, tak ada bonus, kecewa. Mana boleh begitu saudara. Kita cuma ada lebih kurang 1.3 juta warga kaki tangan awam. Rakyat ada 32 juta.
Mana boleh, sekarang kita awam semua mesti naik gaji. Tiap-tiap kali bajet naik gaji. Letih saya macam tu. Jadi bagi saya bukan soal gaji ya. Paling pentingnya adalah soal pengawalan harga barang keperluan. Supaya tidak terus mencanak dan kalau boleh dapat dikurangkan. Melalui pelbagai bentuk subsidi yang telah pun diumumkan oleh Sultan Ibrahim. Jadi kenapa KPEC nak rasa kecewa? Saudara, kita tidak mahu adanya komen-komen yang bercorak untuk menyantuni cara populis, saudara. Sebab itu, menurut Timbalan Perdana Menteri, Yang Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata, walaupun tidak mendapat kenaikan gaji kepada 1.7 juta penjawat awam masa ini, ia tidak bermakna kerajaan mengenepikan kebajikan golongan berkenaan. Pada hematnya, katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memberikan keprihatinan tinggi kepada pemerintahan penjawat awam, termasuklah pemberian wang khusus imbuhan sebanyak RM700 untuk Aidilfitri dan RM350 bagi pesara. Paling tidak anda dapat juga. Sedangkan orang kampung tak dapat. Bagaimana yang saya itu belum lagi Datuk Atuk Johari Melaka tu mengulas. Bersepai nanti di beberapa kata-katanya. Sebab orang kampung macam mana? Penoreh getah bagaimana? Apakah tidak ada imbuhan? Paling tidak kakitan kerajaan dapat juga RM700. Ini kerana menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, pengumuman imbuhan raya adalah langkah baik bagi peringkat permulaan. Kerana kena ingat, saudara, keadaan negara sekarang ini kita berhutang 1.5 triliun. Saya bukan nak mempertahankan. Tapi saya katakan, kalau nak beri komen, nak menyanggah, biarlah ada logikanya, kena kaji semua aspek. Jadi anda dalam KPEC, kakitan kerajaan, tak tahu bagaimana kedudukan, bagaimana pendapatan rakyat negara. Sekarang, saudara, sebanyak 46 bilion daripada 388.1 bilion peruntukan yang dibentangkan dalam belanjawan itu adalah untuk membayar faedah hutang. Itu perlu dipikirkan. Jadi KPEC janganlah seolah-olah mau adanya hubungan yang tidak semesra dengan pimpinan negara, saudara. Kemudian saya lihat pula ni. Ini naik Presiden PAS. Biasa, kita hari ini saya santun dulu apa komen mereka. Dan kita lihat sejauh mana komen itu benar-benar menepati. Kerana menurut Datuk Seri Idris Ahmad, beliau menyifatkan belanjawan 2023 tidak ada pembaharuan ataupun reformasi yang cuba dilakukan. Jadi menurutnya, yang paling ketara adalah kesinambungan program dan perluasan inisiatif yang dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional. Artinya, Kerajaan Perikatan Nasional punya bajet itu lebih baik. Baiklah, saudara. Komen saya baik, betul. Sebab bila kita tak ada war factor, dalam pembentangan belanjawan, Perikatan Nasional baik. Sebab baik itulah wujudnya penjana apa kenama company tu. Saya malas nak sebutlah benda tu. Saudara, akhirnya disakaunya wang rakyat. Itu keadaan, saudara. Kita bukanlah nak menyanggah mereka. Soal isu royalty. Contohnya bila dibangkitkan oleh Datuk Idris, dia kata memanglah orang PAS dia marah sangatlah sebab royalty ini tidak akan diberi pada kerajaan negeri dalam pembentangan bajet semalam, tetapi nak disampaikan terus pada rakyat. Sebab kita melihat bila adanya pembayaran royalty ataupun wang ehsan kepada kerajaan negeri-negeri yang rakyat lihat, pimpinan kerajaan negeri tukar kereta Mercedes. Bukan untuk membaikkan rakyat. Saudara, isu royalty ya bukan untuk beli kereta Mercedes, saudara. Ataupun terus pada kerajaan negeri untuk kerajaan negeri dilihat bermewah-mewahan. Tetapi ia harus terus kepada sasaran. Maksudnya, rakyat yang harus menerima segala keberuntungan, penghasilan rezeki daripada ilahi yang diturunkan di negeri tersebut. Sepatutnya begitu. Saya berbual, saudara, dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Orang yang mencetuskan syarikat Petronas. Orang yang bertanggungjawab mewujudkan Petronas ini yang penghasilan berbilion-bilion daripada sebuah syarikat yang bermodalkan cuma 5 juta ringgit. Akhirnya menjadi sebuah konglomerat yang terhebat dengan dengan aset yang dia ada lebih daripada 7 triliun. Kehebatan Petronas. Tapi Petronas inilah yang disakau saban tahun dan dikaut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan rakyat tidak dapat merasai. Saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah waktu almarhum Tun Razak
mau memajukan Petronas ini agar rakyat dapat merasainya. Selalu saya katakan macam ada di Norway. Warga Norway mendapat tiap-tiap bulan dalam poket mereka 1,000, 2,000 sebulan. Hasil daripada bumi mereka. Dan mereka mempunyai sovereign fund. Tiap seorang 1 juta. Kenapa kita tak boleh? Kita rakyat kita cuma 32 juta saja. Penghasilan Petronas berbilion-bilion setiap tahun. Kenapa jadi begitu? Sebab itu saya lihat pembentangan bajet semalam mau sebagai permulaan agar rakyat di negeri tersebut dapat merasai nikmatnya. Jadi janganlah nak bangkang yang bukan-bukan. Memang kita tahu sebagai pembangkang, mereka boleh menunturkan kata-kata ataupun bangkangan. Tetapi orang kata biarlah berhemah, biarlah bertepatan. Ini marah bila tak bagi pada kerajaan negeri, sebaliknya nak diberikan terus bersasar kepada rakyat negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Nak marah buat apa? Janganlah fikirkan seorang politik saja. Saya tahu kebimbangan mereka kalau kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama-sama dengan Datuk Seri Hamidi, bersama dengan Saudara Faidah Yusof, dalam parti dan kerajaan perpaduan ini, menyantuni rakyat dengan penghasilan wang royalti ini, mereka akan kehilangan wang yang agak besar untuk digunakan untuk bajet politik. Itu keadaannya, saudara. Jadi, perlu dihayati setiap santunan mereka. Kemudian tentang begitu juga tentang masalah buruh dan sebagainya. Saya lihat juga kenyataan Abang Mat Sabu. Abang Mat kita, Datuk Seri Abang Mat dia kata bahawa suka tak suka terpaksa lah ditingkatkan tenaga kerja yang terpaksa dibawa masuk daripada luar, khususnya untuk bidang perladangan. Itu saja. Kalau matlamatnya untuk bidang perladangan, kita tak marah. Cuma saya haraplah agar Abang Mat dapat bersama-sama dengan SD Corp yang menjalankan kursus kepada anak-anak muda kita melalui Tibet dan sebagainya, ditingkatkan teknologi pertanian. Sebab zaman Pak Lah dulu dia menyebut bahawa kita harus menjadikan pertanian itu sebagai industri, pertanian sebagai perdagangan. Dan sekarang sudah sampai masanya negara masuk semula ke suasana tersebut. Tak salah untuk kita berpatah balik ke belakang. Sebagaimana yang saya katakan, tak salah untuk negara kembali pada dasar ekonomi negara yang dipopularkan oleh almarhum Tun Razak, iaitu dasar sosialisme. Tapi saya lihat dasar kerajaan atau bajet madani yang dibentangkan oleh Sultan Ibrahim ada ciri-ciri sosialisme, iaitu kesamarataan untuk rakyat. Saya harap supaya memanglah orang tak suka sebab tak dapat duit setumpuk. Tak ada duit turun dari langit, datang ke tangan. Mula marah saya. Bagi saya, Saudara Arif, betul saya, ini permulaan. Kita harap agar rakyat bersabar dulu, saudara. Tiba-tiba saya dengar pula dengan bajet bertemakan madani ini kenyataan siapa pula ni? Ini kenyataan daripada Puak-Puak Bersatu ni. Kerana katanya Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhammad Yassin berjaya menghapuskan hutang peneroka Felda sebanyak 8 bilion. Saya semalam dah nyatakan pengurusi Felda Tan Sri Idris Yusof, dia mengatakan bahawa usaha penghapusan hutang itu sedang dilakukan, tetapi kesan daripada pengambilan 8 bilion itu membuatkan keuangan Felda dalam keadaan yang terumbang-ambing. Jadi mereka akan berusaha untuk memperbaiki keberuntungan dalam Felda ini untuk segera menghapuskan. Dia jumlah semua ini lebih kurang 12 bilion, tinggal 4.8 bilion saja lagi. Sabarlah sedikit, jangan terus tergejah mengatakan warga Felda dilupakan. Tak begitu, saudara. Saya melihat dari segi bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada usaha-usaha untuk meningkatkan pengeluaran dan juga yang paling penting sekali untuk menjadikan produk-produk penghasilan daripada Felda ini bukan hanya sekadar produk awalan. Ia mesti ada huluan, bukan hiliran saja. Mana keluar minyak, jual keluar daripada CPO, crude palm oil. Tidak. Akan dijadikan industri supaya dapatlah daripada minyak-minyak yang dihasilkan oleh kelapa sawit itu dapat dijadikan macam-macam produk. Itu yang sedang dilakukan supaya ditingkatkan dalam gig ekonomi, e-commerce-nya, teknologi-teknologi dan banyak peruntukan-peruntukan dibagi untuk R&D,
iaitu kajian dan sebagainya. Jadi saya rasa saudara, dalam keadaan begini, dia mewakili armada dan bersatu. Saya ketawa bila tengok kenyataan begitu. Panjang saudara. Komen saya satu aja. Apabila dia mengatakan bahawa apakah bajet Madani ini adalah unjuran daripada DAP. Pula dah, tiba-tiba saja DAP dikaitkan. Saya tak tahulah. Jangan kita nak membuat andaian yang bukan-bukan saudara. Jadi komen saya, isunya soal kenaikan gaji guru-guru kafar dan imam serta pentadbiran masjid telah pun dimurnikan Sultan Ibrahim. Apakah itu merupakan unjuran daripada DAP? Jadi saya kadang gelati juga saya bila menyebut tentang usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional kannya dengan formasi atau ransangan ekonomi. Akhirnya apa jadi saya? Wujudnya jana wibawa yang berlakunya pengkhianatan. Itulah keadaannya saudara. Aduh, jadi sebagai ulasannya saudara, saya melihat bahawa peruntukan besar yang dibelanjakan oleh Datuk Seri Ibrahim kali ini, saya melihat ahli Parlimen Bacok, Saudara Syahir Cik Sulaiman berpandangan sejumlah 388.1 bilion diperuntukkan tahun ini berbanding peruntukan 372 bilion dibentangkan sebelum pembubaran Parlimen. Ia membabitkan perbelanjaan besar. Pula dah. Saya dah agak saudara, kalau buat bajet yang besar, salah. Kalau buat bajet kecil, yang banyak tak dapat, marah. Jadi ke mana perginya? Saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil risiko yang tinggi saya. Sebab sekarang ini, pendapatan lebih kurang 290 bilion. Berbanding anggaran 2022 itu 292.7 bilion. Saudara. Jadi defisit fizikal yang diunjurkan pada 5% berbanding KDNK. Itu kata mereka, saudara. Tapi saya melihat keberanian Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat bajet ini satu benda yang harus dipikirkan secara logika. Kalau tak berani, kalau calon-calon orang tak berani nak buat bajet ni berkata. Sebab saudara, dia punya jumlah pendapatan dianggarkan 291.5 bilion unjurannya. Dan kerajaan akan berbelanja sejumlah 388 bilion. Ia lebih kurang 90 bilion bezanya saudara. Kalaulah Presiden Ibrahim tidak yakin bahawa ekonomi negara ini akan berkembang, tentulah bajet itu dapat dibentangkan saudara. Saya melihat saudara, contoh saya nak jelas supaya anda faham. Sebab saya lihat banyak orang tak faham sebenarnya. Akhirnya persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu kurang dapat dihadamkan. Pertama sekali, tentang isu kumpulan wang simpanan pekerja. Apa yang dimasukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan memasukkan sekitar 1 bilion ringgit wang ke dalam tabung KWSP untuk meningkatkan semula kedudukan tabung-tabung warga kita yang B40 yang terkesan dulu, yang terpaksa mengeluarkan pinjaman mereka supaya dimasukkan semula. Artinya dapat tunai tapi tidak boleh digunakan secara fizikal. Tapi tabung anda sudah ada duit. Hujung tahun akan ada dia punya dividen dan tambahan potongan dan sebagainya. Artinya digerakkan kembali tabung kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak 1 bilion. Artinya duit daripada poket kerajaan masuk terus ke KWSP. Satu bab. Untuk pengeluaran. Secara untuk pengeluaran, mereka sedang berbincang lagi. Kena tunggulah dulu sabar. Cuma saya katakan, punca segala-galanya apabila warga tidak mempunyai pendapatan. Bila tiada pendapatan, dah tak ada tempat lain nak cari, terpaksalah pergi pecah tabung. Itu cerita dia. Mudah cerita satu saja. Sebab itu saya katakan, warga di kumpulan wang simpanan pekerja, pelabur-pelaburnya ke yang menjaga dana pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja harus melihat balik berapa banyak wang telah dilaburkan di dalam negeri dan luar negeri, yang mana boleh dipulihkan, yang mana boleh diambil jika ada keberuntungan, ataupun gunakan macam saranan yang Muhammad Tengku Razali Hamzah, gadaikan dekat Bank Negara sekejap, ambil untuk diberi kepada mereka yang bersasar. Jadi itu cerita dia sebenarnya saudara. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kerajaan mau menafikan soal KWSP. Kalau kerajaan menafikan penyimpan-penyimpan KWSP ni, memang lunyai saya balun saudara. Saudara Zulkifli, saya harap UMNO akan terus kekal bersama PH sebab ikut sejarah parti yang ada dalam PH
tak pernah khianat. Itu keadaannya, saudara. Mudah-mudahanlah, saudara. Kemudian, saya lihatnya, 55 bilion diberi kepada Kementerian Pendidikan, pertama sekali untuk menaikkan taraf sejumlah 380 sekolah yang orang kata hidup segan mati tak mau. Dengan jumlah kosnya adalah 920 juta. 777 juta disediakan untuk penyediaan makanan kepada 700,000 pelajar miskin, saudara. Zaman saya dulu tak dapat benda begini. Tapi sekarang ini disediakan makanan untuk pelajar kita, agar mereka mendapat makanan yang berkhasiat. Dan ini akan dipantau. Kontraktor-kontraktor yang membekalkan makanan ke sekolah ini dalam ucapan semalam akan dipantau. Ya, saudara, 700,000. Kemudian, sejumlah 50,000 komputer riba akan dibekalkan. Ini sebagaimana manifesto waktu Barisan Nasional dulu, pilihan raya dulu, kita menjanjikan. Dan itu peringkat permulaan, 50,000 komputer riba disediakan sebagai permulaan. Saudara. Kemudian, saudara, untuk Kementerian Kesihatan, 36.3 bilion disediakan untuk, ini bukan untuk beli vaksin, saudara. Pertama sekali, ia untuk menyelesaikan sekitar 1,500 doktor-doktor yang akan diserapkan kepada perlantikan tetap. Sebelum pilihan raya dulu bagai nak rak doktor-doktor yang melakukan demonstrasi, tak puas hati sebab mereka, jawatan mereka tidak tetap, hanya sementara dan sebagainya. Dan di samping itu, 1,500 doktor segera diselesaikan untuk diserapkan kepada perlantikan. 1.6 bilion subsidi, saudara, bukan tak ada untuk pesawah, sebanyak 750 juta untuk atasi kemiskinan tegar, saudara. 64 bilion subsidi bantuan untuk 350 juta untuk pekebun kecil, ada 400 juta untuk bantuan tunai belia rahmah. Artinya bukan tak ada, ada. Cuma cara penyampaian itu mereka tak faham. Kemudian 65 bilion untuk pembangunan di Sabah dan 56 bilion untuk pembangunan di Sarawak. Yang Sabah malam saya mengatakan tak sepatutnya di Sabah, di Sarawak ketinggalan dari segi pembangunan prasarananya. Soal pembekalan air, api dan sebagainya. Sekarang kerajaan peruntukkan 65 bilion untuk pembangunan di Sabah dan 56 bilion untuk Sarawak. Jadi ada 400 juta pula disediakan untuk anak muda yang diberikan bantuan khas. RM200 di bawah skim belia rahmah. Dan paling penting, saudara, banyak orang tak nampak. Belia-belia yang muflis, maka tidak lagi muflis, 130,000. Yang diselesaikan oleh kerajaan menerusi pindaan-pindaan di insolvensi, saudara. Kemudian, Bank Pembangunan menyediakan 6 bilion, saudara, sebagai pinjaman permulaan untuk membesarkan perniagaan. Jadi, jangkaan kutipan hasil cuma 291.5 bilion, tapi kerajaan mensasarkan dalam belanjawan adalah 388.1 bilion. Nak apa lagi? Apa tak kena lagi? Yang tak kenanya sebab tak dapat duit 1,000, 2,000. Dapat itu kita pakai habis. Habis tu, apa jadi? Sedangkan sekarang ni, pinjaman disediakan, kemudahan dibenarkan, macam-macam disediakan. Dan paling penting, mereka yang muflis, 130,000 orang itu, bolehlah berniaga semula. Itu keadaannya, saudara. Sebab mereka terkesan-kesan daripada PKP. Dan saya haraplah warga kita, kalau nak kritik, kita rasa kritiklah secara berhemah. Okey, saudara? Dan sekarang ni saya masuk bab pemilihan UMNO. Sekarang ni, walaupun orang memberi andaian, kononnya UMNO ni parti yang dah kurang menarik, saudara. Tak ada apa ini, parti yang ditinggalkan. Ada konon mengatakan bahawa 100 orang, 300 orang keluar daripada cawangan dan sebagainya, menggambarkan seolah-olah UMNO. Tapi UMNO itu kecoh. Tetapi yang nyata dan jelas, saudara, nampaknya di sebalik pelbagai andaian serta tanggapan UMNO yang katanya lesu, ternyata semua itu terjawab menjelang 26 Februari ini. Itu tarikh tutup penyerahan. Setakat ini, saudara, sudah ada 270 orang pimpinan dari akar umbi yang telah pun menawarkan diri untuk bertanding sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. 270 orang, saudara. Majlis Kerja Tinggi 74. 55 orang muka baru.
Wanita ada 55 orang. 39 muka baru. Pemuda yang paling ramai sekali. Daripada 96 orang yang menawarkan diri untuk bertanding di peringkat nasional, 92 muka baru. Jadi 4 orang aja yang akan mengekalkan orang lama. Sementara Puteri UMNO 45 orang menawarkan diri untuk bertanding jawatan exco-nya, dan 44 muka baru saja. Dan sehingga semalam yang mendaftar diri untuk menawar diri bertanding jawatan di pelbagai jawatan peringkat bahagian mencapai angka 11,369 saudara. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Jadi 270 peringkat kebangsaan. Dan ini akan meningkat lagi menjelang 26 Februari. Tapi sudah ada pun 11,369 calon yang berdaftar untuk bertanding di peringkat kepimpinan di bahagian. Bukan cawangan saudara. Di peringkat bahagian. Kita ada 191 bahagian. Artinya, saudara, UMNO ini tidak ketandusan, tidaklah segersang yang diadakan. Saya cuma nak ambil kesempatan mengalu-alukan agar Datuk Seri Azalina Osman hari ini telah pun mendaftarkan dirinya untuk bertanding sebagai calon naib Presiden UMNO. Inilah pertama kalinya seorang wanita menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib Presiden UMNO. Kita tunggu besok ulasan saya berhubung dengan pemilihan UMNO. Kita jumpa lagi. Selamat berhari Minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.